Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Puan Hamidah binti Saleh, penolong kanan pentadbiran, Encik Mas Jamalulail bin Mas Muhammad, penolong kanan hal ehwal murid, Puan Maria binti Muhammad Noor, penolong kanan co-curriculum, Puan Samila binti Abu Samah, penolong kanan pendidikan khas, guru-guru, murid-murid, seterusnya warga sekata yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi, kita dipanjangkan umur, diberi kesempatan lagi untuk bertemu dengan bulan Rejab yang mulia ini. Seterusnya Syaban dan seterusnya kita akan menghadapi bulan Ramadan. Jadi murid-murid, satu peristiwa agung yang kita kena ingat, kita kena sentiasa mengingatinya pada bulan ini ialah peristiwa Isra dan Mi'raj. Murid-murid dan warga sekata, peristiwa Isra dan Mi'raj ini berlaku pada 27 Rejab. Kita sambut bulan Rejab ini adalah untuk memupuk rasa cinta pada agama kita. Walaupun dalam masa suasana sekarang terdapat banyak kekangan untuk kita melaksanakan aktiviti pada bulan Rejab ini, namun kita tidak patah semangat untuk menyambut dan memperingati peristiwa yang penuh bersejarah ini. Saya berharap murid-murid akan mengikuti dan mengambil bahagian sepenuhnya semua aktiviti yang dijalankan pada bulan Rejab ini. Antaranya ialah ceramah yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Hafiz bin Lidin. Jadi murid-murid kena dengar dengan teliti, khusyuk, dengar setiap detik perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, seterusnya diangkat naik ke Sidratul Muntaha. Semoga semua program ini dapat memberikan kesan yang positif kepada murid-murid semua dan juga kepada warga sekata kita sebagai umat Islam, untuk menanamkan rasa sayang, rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu dalam perkongsian tentang peristiwa yang berlaku kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Apakah yang dimaksudkan dengan Isra dan Mi'raj? Okey, sebenarnya Isra dan Mi'raj ni dia ada dua peristiwa. Yang pertama peristiwa Isra dan yang kedua peristiwa Mi'raj. Isra adalah peristiwa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan daripada Masjidil Haram di Mekah hingga ke Masjidil Aqsa di Palestin, di Baitul Maqdis. Kemudian daripada Baitul Maqdis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dinaikkan ke langit sehingga ke langit ketujuh, seterusnya ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah. Apakah tujuan peristiwa ini diberikan kepada Nabi? Iaitu peristiwa ini supaya Nabi dapat menerima perintah solat yang kita lakukan hari ini, semuanya bermula ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Ibadat-ibadat lain seperti puasa, zakat, haji
dan sebagainya, Allah memerintahkan ataupun Allah menurunkan wahyunya kepada ataupun melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi istimewanya ibadat solat ini, Allah telah menjemput sendiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu hamba-Nya, untuk bertemu dengannya di Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah untuk menerima perintah solat. Ya. Baik. Sebelum kita cerita lebih lanjut tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini, kita lihat dulu, ya, bilakah berlakunya peristiwa ini, adik-adik dan warga sekata yang dirahmati Allah sekalian. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini sebenarnya ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan peristiwa ini berlaku pada 27 Rejab. Sebaliknya, ada ulama lain kata peristiwa ini berlaku pada bulan Muharram. Ada ulama lain pula kata peristiwa ini berlaku pada bulan Rabiul Awal. Dan yang paling tepatnya, kita pun tak tahu yang mana satu, tetapi yang penting adalah peristiwa ini betul-betul berlaku. Peristiwa ini betul-betul berlaku, bukan cerita dongeng, bukan cerita yang direka-reka, sebab peristiwa ini Allah rakamkan dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Isra. Surah Al-Isra ayat yang pertama lagi Allah dah rakamkan, iaitu, kalau boleh Ustaz bacakan kat sini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maksudnya apa? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Baik, ini ada dalam Al-Quran. Ya, adik-adik semua boleh lihat Al-Quran, boleh cek dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat yang pertama lagi. Ya. Baik, adik-adik sekalian serta warga sekata yang dirahmati Allah. Seterusnya, Ustaz akan ceritakan kenapakah peristiwa ini berlaku. Ya, dalam ayat yang Ustaz bacakan tadi, jelas di sini Allah menyatakan, Allah memperjalankan hamba-Nya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu untuk memperlihatkan, ya, untuk memperlihatkan sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apa yang besarnya? Apa yang besarnya peristiwa ini? Baik, jika kita lihat, kita sebagai manusia biasa, dan zaman Nabi masa tu tak ada kapal terbang, tak ada kereta, tak ada motosikal. Jadi kalau ikut logik akalnya, kita takkan mampu, Nabi sebenarnya, Nabi takkan mampu untuk berjalan daripada Mekah nak ke Baitul Maqdis di Palestin itu, naik ke langit yang ketujuh, patah balik ke Masjidil Aqsa dan patah balik ke Mekah dalam tempoh separuh malam sahaja. Sebab jarak Mekah dan Palestin ni, Ustaz dah Google lah, Ustaz dah tengok. Kalau ikut jalan yang biasa-biasa, yang paling dekat lah, paling cepat, dia mengambil masa ataupun kira-kira 1400 km nak sampai. Jadi zaman dulu ada unta je. Jadi naik unta 1400 km mungkin ambil masa berbulan-bulan nak sampai. Tapi Nabi
ambil masa nak ke Masjidil Aqsa, naik langit, patah balik dan ke Mekah dalam masa separuh malam. Jadi itulah kebesaran yang Allah nak tunjukkan kepada kita. Kita selalu lihat yang terbang apa? Kapal terbang, Superman kan, apa lagi, Ultraman kan. Ultraman lepas dia kalau masa Ustaz kecil-kecil tu, Ultraman bila dia dah berjaya menewaskan raksasa kan, akhir sekali dia akan terbang ke langit kan. Tapi terbang ke mana kita pun tak tahu, ke mana menghilangnya kan. Tiba-tiba yang jadi Ultraman tu dia turun balik jadi orang biasa balik. Itu sah-sah lah, nampak sangat lah cerita dongengnya kan. Tapi kita seronok, kita macam percaya je cerita tu kan. Sebenarnya cerita tu cerita rekaan. Tapi cerita Nabi diangkat ke langit ni cerita benar. Tapi bukanlah Nabi ni ada kuasa boleh terbang, tapi Allah yang mempunyai kuasa yang memperjalankan Nabi pada satu malam sahaja. Okey, dengan menaiki apa? Dengan menaiki burak, iaitu seekor binatang yang diantara yang rupanya macam keldai, tapi yang bersayap, antara kuda dan keldai kalau tak silap Ustaz. Dia punya saiz dia tu. Okey, dan dia bersayap sampai sebab tu dia boleh menerbangkan Nabi daripada Mekah ke Masjidil Aqsa. Baik adik-adik dan warga sekata yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita nak lihat, Ustaz nak kongsikan dengan adik-adik semua kejadian ataupun kenapa Allah menjemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menghadapnya di langit, iaitu di Sidratul Muntaha. Iaitu sebenarnya ada 3 peristiwa yang besar yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat ke langit ini sebenarnya, iaitu pada tahun ini, iaitu pada tahun 12 kenabian ini, setelah Nabi berdakwah, setelah Nabi menerima wahyu yang pertama, iaitu pada umur Nabi 40 tahun. Nabi berdakwah kepada keluarga Nabi, kepada sahabat-sahabat Nabi, kepada semua masyarakat Arab ketika itu. Nabi ditentang hebat. Semakin Nabi berdakwah, semakin Nabi ditentang oleh kaum musyrikin Mekah. Selama 12 tahun Nabi berdakwah ini, hanya beberapa puluh orang sahaja yang menerima dakwah Nabi. Nabi berdakwah supaya jangan sembah berhala, jangan mensyirikkan Allah, mohonlah hajat hanya kepada Allah, mohonlah perlindungan hanya kepada Allah. Tapi masyarakat Arab ketika itu tak nak dengar, tak nak terima dakwah Nabi. Jadi apakah perasaan Nabi? Perasaan Nabi tentulah sangat sedih. Nabi bawa berita gembira, nak ajak orang masuk syurga. Tapi mereka tak percaya adanya hari akhirat. Orang Mekah ni sikap dia tak percaya kepada hari akhirat. Dia kata dah habis, dah mati, habislah. Tak ada hari kebangkitan, tak ada dibangkitkan lagi. Dia orang tak percaya, mereka tak percaya. Dan Nabi berdakwah ni selama 12 tahun. Hanya beberapa puluh orang saja yang terima. Nabi sangat sedih. Tambah menyedihkan lagi, mereka dah lah tak terima. Mereka kutuk Nabi, cakap Nabi yang bukan-bukan, kata Nabi gila. Mereka kata Nabi ni bomoh, tukang sihir, penyair, dan macam-macam lagi. Tak cukup dengan itu, mereka sakitkan, dah lah sakitkan hati, sakitkan fizikal Nabi. Pernah satu hari tu Nabi sedang solat di berhampiran dengan Kaabah. Musyrikin pembesar Mekah ketika itu diambil apa? Diambil isi perut unta.
isi perut unta ni busuk lah, yang sangat busuk baunya, dan diletakkan di atas belakang Nabi ketika Nabi sedang sujud. Tapi Nabi, apakah respon Nabi ketika itu? Nabi tidak bangun, Nabi tak melawan, Nabi tak buat apa-apa, Nabi terus saja sujud. Kemudian berita ini, kemudian selepas mereka letak isi perut unta itu, mereka ketawa terbahak-bahak bersama rakan-rakan mereka. Peristiwa ini sampai ke pengetahuan anak Nabi, iaitu Fatimah. Anak Nabi datang, anak Fatimah tolong angkat, tolong buang najis unta, isi perut unta daripada belakang Nabi, dan Nabi bangun. Dan Fatimah pun mengherdik ataupun memarahi orang-orang yang melakukan sedemikian rupa. Jadi begitulah antara pertentangan yang Nabi terima ketika Nabi berdakwah kepada masyarakat Arab Mekah ketika itu. Jadi kemuncak kepada kesedihan yang Nabi terima ialah pada tahun ke-12 itu, Khadijah, iaitu isteri Nabi, telah pun meninggal dunia ketika Nabi masih memerlukan dorongan dan sokongan moral daripada seorang isteri yang sangat membantu suaminya. Tetapi pada tahun yang ke-12 itu, Khadijah telah meninggal. Allah telah menarik nyawa Khadijah. Seterusnya, tak lama lepas itu, bapa saudara Nabi yang Nabi sayang, yang selalu melindungi Nabi daripada kecaman, daripada ugutan orang-orang Mekah, iaitu Abu Talib, telah meninggal dunia juga pada tahun yang sama. Dan kemudian selepas dakwah Nabi tak diterima di Mekah, Allah merintahkan Nabi untuk berdakwah ke Taif pula. Adik-adik serta warga sekata yang dirahmati Allah sekalian, selepas pergi ke Taif, selepas Nabi berdakwah ke Taif, apakah yang berlaku di sana? Apakah yang berlaku? Adakah orang Taif menerima dakwah Nabi? Adakah orang-orang Taif menerima apa yang Nabi sampaikan? Jawapannya tidak. Seperti mana yang berlaku di Mekah, di Taif, Nabi juga mendapat tentangan daripada masyarakat di sana. Orang-orang Taif tak terima dakwah Nabi. Ketika Nabi nak pulang daripada berdakwah, orang-orang Taif, dia upah budak-budak kecil untuk baling batu dekat Nabi, sampai berdarah kepala Nabi, sampai mengalir darahnya hingga ke kaki Nabi. Dan peristiwa ini memang sangat-sangat menyedihkan Nabi. Tapi Nabi sebagai seorang Nabi, Nabi tetap bersabar. Malaikat tanya juga dekat Nabi, adakah kamu nak aku runtuhkan gunung ini, hempapkan kepada mereka? Nabi kata, tak perlu, jangan buat macam tu. Mereka tak tahu. Mereka tak tahu. Nabi seorang yang sabar. Walaupun Nabi ditentang sebegitu rupa, Nabi tetap bersabar. Ya. Dan peristiwa ini, 3 peristiwa ini yang berlaku kepada Nabi ini, akhirnya Nabi telah dijemput oleh Allah sebagai penghibur hati Nabi yang dah bersedih, sejak sekian lama dakwahnya tak diterima, dan Allah pun menjemput Nabi untuk bertemu dengannya. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk menerima perintah solat. Jadi cerita ni panjang sebenarnya. Cerita ni panjang. Ustaz ada masa tak banyak. Sekarang dah 15-16 minit. Okey. Kita boleh sambung lagi cerita ni kemudian dalam kelas, insya-Allah Ustaz akan, kalau ada soalan daripada adik-adik semua, Ustaz akan jawab, dan Ustaz akan
bercerita dengan kamu semua. Ada lagi peristiwa selepas Nabi turun, selepas Nabi turun daripada langit, apa yang berlaku? Ada lagi peristiwa yang menarik untuk dikongsikan dengan kamu semua. Baik, untuk setakat ini adik-adik semua, kita tengok apakah pengajaran, pelajaran yang kita boleh dapat daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Yang pertama, kita hendaklah jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan janjikan kemudahan selepas kesusahan. Memang bila kita nak bercakap tentang agama ni, orang akan tak suka dekat kita kan. Orang akan tak suka, orang akan kata kita macam-macam, kata ni belagak alim lah, apalah kan. Tapi kita kena sabar. Sampailah tiba waktunya, Allah akan permudahkan urusan kita. Tengok macam Nabi, 12 tahun Nabi bersabar kan. Akhir sekali Allah jemput Nabi ke langit. Allah tunjukkan syurga dekat Nabi. Nabi dah tengok syurga adik-adik semua. Nabi dah tengok neraka. Nabi dah tengok macam-macam yang ada dekat syurga itu. Kita belum tengok lagi, kita dapat gambaran saja melalui hadis-hadis Nabi. Tapi Nabi dah tengok, Nabi dah tengok dengan mata kepala Nabi sendiri. Okey. Baik, pengajaran yang kedua daripada kisah ini, kita hendaklah menanamkan azam untuk menjadi seperti Nabi, untuk mengikut sunnah Nabi. Sunnah Nabi ni ada banyak yang kita belajar, yang ustaz dan ustazah kongsikan kepada kamu. Antaranya boleh kita kata membaca doa makan, makan dengan tangan kanan, membaca doa dan sebagainya. Tapi untuk pengetahuan adik-adik semua, sunnah Nabi yang paling besar bukanlah semua itu. Itu semua sunnah-sunnah kecil je sebenarnya. Sunnah Nabi yang paling besar, seperti mana yang Ustaz ceritakan dalam peristiwa ini, yang Ustaz ceritakan malam ini sebenarnya, iaitu mengajak orang lain untuk kenal Allah, untuk sembah Allah. Itulah sunnah yang paling besar, dan kita akan dapat ganjaran yang paling besar bila kita mengajak orang untuk solat, untuk buat kebaikan, untuk bersedekah. Kita akan dapat pahala yang sangat besar. Dalam surah Fussilat ayat 33, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah tersebut, yang maksudnya, adakah pahala yang lebih baik daripada mengajak orang untuk mengenal Allah? Ataupun dalam ayat Al-Qurannya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa huwa amila salihan wa qala innani minal muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Yang maksudnya, adakah perkataan yang lebih baik daripada mengajak orang lain, menyeru orang lain untuk mengenal Allah dan melakukan amal soleh, dan dia sendiri melakukannya terlebih dahulu, dan dia berkata, sesungguhnya kami termasuk di dalam golongan orang-orang yang menyerah diri kepada Allah. Jadi Allah nak cerita dekat sini, sebenarnya Allah nak bertanya, Allah seolah-olah mencabar kita. Ada ke lagi pekerjaan yang lebih baik daripada menyeru orang lain untuk mengenal Allah, melakukan amal soleh? Jawapannya tidak ada. Tentulah tidak ada. Dan jadi dengan itu, sama-samalah kita berazam untuk
mengajak orang mengenal Allah, dan insya-Allah ganjarannya sangat besar seperti mana Nabi mendapat ganjaran yang sangat besar, iaitu dijemput oleh Allah untuk menghadapnya di Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah, melawat syurga dan sebagainya. Jadi sekian dahulu tazkirah ringkas Ustaz tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaatnya. Mudah-mudahan kita mendapat pengajaran daripada kisah ini. Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.